Ya? Janganlah engkau meletak harapan terlalu tinggi kepada manusia, kerana manusia pun sebenarnya dia bukan ada apa. Ya? Wahai Muhammad, janganlah kamu mengharapkan sesuatu dari tangan manusia, kerana manusia itu sendiri pun laisa fi aidihim syai'. Mereka pun tak ada apa-apa. Apa pun mereka tak ada. Silap kamu kalau duk harap apa nak dapat, duk harap orang. Sikit-sikit orang, sikit-sikit orang. Puji orang yang bagi sikit, dia meleleh. Padahal Allah Ta'ala bagi cukup banyak, dia lupa. Wahai Muhammad, jangan kamu duk biasakan diri kamu mengharapkan sesuatu daripada orang, kerana orang yang kamu harap pun dia bukan ada apa. Kalau dia ada apa-apa pun, bukan selama dia sayang kat hang. Waktu dia baik boleh lah, waktu dia tak baik dia ungkit balik. Hampa nak minta kat aku, ud'uni astajib lakum, ya? Wa amiluni, hampa bergaul dengan aku jaga hampa sebaik-baiknya. Wa tajiruni, berdaganglah dengan aku, berjual belilah dengan aku, kata Allah. Kalau hampa jual, aku beli dengan harga yang mahal. Kalau hampa beli, aku jual kepada hampa yang harga murah, yang untung hampa. Tapi yang aku heran ni, kamu terlalu mengharapkan sesuatu dari manusia. Kamu seolah-olah lupa kepada kebesaran aku. Walau aku duk baca Maliki Yaumiddin, Allah Ta'ala tu jadi raja bukan setakat raja di dunia, bukan raja di akhirat, sultan di akhirat. Tapi kamu duk harap sama manusia, cari orang tu, cari orang ni, puji orang tu, puji orang ni. Wahai Muhammad, jangan kau berharapan sesuatu daripada manusia. Jangan duk menagih simpati, jangan duk minta kesian belas sangat pada manusia, sebab di tangan mereka pun tak ada apa. Apa pun mereka tak ada. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah SAW, amboi tak larat sungguh lah tu masalah ni. Pedih rongkong-rongkong pagi ni, ya? Sekali nak berjalankan nuri pula. Yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda, Allah berpesan kepada, alaika bil qiyamul lail, alaika bit tahajjud, kata Allah, wahai Muhammad, banyaklah buat tahajud. Fa inna nusrata ma'a qiyamul lail, kerana pertolongan Allah akan datang dengan bukti qiyamul lail. Orang yang rajin buat qiyamul lail disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita semayang kita reserve semayang akhir malam. Apa dia? Mayang witir. Mayang witir. Saat ni aku tak jaga saat ni. Macam mana nak buat? Buat siap-siap lepas mayang Isya buat. Kita tak dapat kelebihan keutamaan saja, tapi kita dapat pahala. Aku ni jenis tidur ekspres ni, tidur ekspres, dan tidur masuk jam 4 bunyi brong, kata tu jaga tak jaga 5.30, 5.55 masuk subuh lah ni, 5.56 ke apa masuk subuh, ya? Ish, tak jaga ni, tak ada ni. Okey, sebelum nak tidur, siapa suka buat 1 rakaat, siapa suka buat 3 rakaat, siapa boleh buat 5 rakaat, siapa rajin lagi buat 7 rakaat, siapa boleh buat lagi rajin lagi buat 9 rakaat, siapa yang rajin masa puas buat 11 rakaat sebelum nak tidur. Tapi aula dia, waktu baik dia buat masa mana? Tidur dulu, bangkit, ambil tahajud 2 rakaat, ya? Atau buat tasbih ke apa ke, lepas tu tutup dengan witir. Tu paling baik lah. Yang tu excellent lah. Tapi saya tak mampu. Saya abang kat orang je. Abang kat orang dari segi nak mengajar, nak buat sendiri tak kuat. Nak buat sendiri, nak tidur, ambil lah wudu, semayang lah. Kadang-kadang boleh lah sunat wudu 2 rakaat, lepas tu sambung dengan witir, habis cerita, tidur. Rajin buat 3, tak rajin buat 1, bawah pada tu
balok liat dah nama dia. Perempuan tahu kan balok liat pada kan? Balok liat tak payah. Kalau tuan-tuan orang lepih-lepih dulu ni, hak balok liat tu hak jenis kubota kena engkau. Tahu tak kena engkau? Lah ni start kot tu. Prem dengan nak kunci. Engkau tak jolok kat depan pusing nak bagi injil tu. Tu engkau nama dia. Hampa tak tahu kan, hampa orang muda-muda, hampa orang kaya-kaya mana tahu benda tu. Saya seorang yang tahu pasal saya orang susah dulu. Lu tengok orang duk engkau injil tu dia. Yang tak mau sembahyang witir tu, walaupun Rasulullah kata ikut suka ampalah, siapa yang berasa dan mau buat satu rakaat. Buat satu rakaat. Ya. Kalau satu pun ada lagi sikit pada satu ke? Sikit pada satu bawa kayu dengan tongkuai labuh kepala. Ya. Lepas satu pun tak mau lagi. Orang kita ni kadang-kadang nak sangat banyak tu. Dah menikah satu nak lagi satu. Matang sembahyang witir tak mau pula dah. Jadi kata Rasulullah, aku pesan pada kamu, alaika bitahajjud, wahai Muhammad, jadikanlah macam kewajipan pada kamu melakukan tahajud. Tahajud di tengah malam, 2/3 daripada malam, dalam pukul 3, pukul 4 itu, 2/3 daripada malam. Fa inna nusrata ma'a qiyamul lail, bantuan Allah akan datang pada kamu jika kamu selalu menunaikan qiyamul lail. Cuba tuan-tuan, kita buat benda ni. Memang kita buat. Kalau tak boleh qiyamul lail pun, jangan buat qiyamul lail. Tu qiyamul lail pula. Hak qiyamul lail tu L di belakang. Hak qiyamul lail ni N. Hak qiyamul lail tu bangkit tengah malam pergi rompak rumah orang. Tu qiyamul lail lah. Tak usah buat tu, ya? Bangkit buat. Pasal Allah janji kemuliaan akan datang apabila kamu selalu sujud kepada Allah. Wan nasu niyam, ketika manusia semuanya sedang diulik mimpi. Masya Allah, gerakkan ahli keluargamu untuk bertahajud. Sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, setahun sekali ke. Sembahyang tasbih tu sekali seumur hidup ke. Tapi hak sekali seumur hidup tu ditangkap oleh orang kata aku buat dah, aku buat dah, tak apalah. Tu malasun. Malasun. Apa dia malasun ni? Malas lah. Tu malas. Ya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam gemilang yang bernama Isra dan Mi'raj, di samping Allah menganugerahkan kehormatan tertinggi pada Rasulullah, maka di sana ada satu pendidikan yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umat dia pada malam yang baginda Isra itu, ya? Iaitu yang pertama, jangan tambat, jangan ikat hatimu pada dunia, kerana dunia aku tidak pernah jadikan untukmu. 2, serahkan cinta kasihmu kepadaku, kerana akhirnya kepada aku jua engkau kembali. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah kamu mencari syurga. Yang keempat, jangan kau terlalu mengharapkan sesuatu dari tangan manusia, kerana di tangan mereka tidak memiliki apa-apa pun. Dan yang kelima, wahai Muhammad, selalulah bertahajud, kerana kemuliaan dari Allah akan datang, bantuan daripada Allah akan datang dengan qiyamul lail. Masya Allah, cantik sungguh. Ni kita yang duk isi macam ni bukan pasal apa. Kita letih dah tengok orang pandai. Orang pandai banyak, orang kuat banyak, tapi orang mulia kau pelan tak ada. Orang mulia kau pelan tak ada. Yang saya duk bagi isi-isi kat tuan-tuan ni, nak tukar kepada kecenderungan untuk menjadi orang mulia, ya? Nak bagi cenderung sikit jadi mulia. Hak bab-bab lain dunia dah tahu, penimbang boleh tahu, naik atas penimbang 75 macam Dr. Mazlan ni, 69 dah kot, 70 dah kot, ya? Bab-bab lain semua dunia tahu, sakit pergi kat pakar tu. Tapi bab kemuliaan ni mana dia?
Kita dah takut bab kemuliaan tak ada di rumah. Anak maki, anak maki mak bapak, curi duit mak bapak dan sebagainya. Kita takut kemuliaan tak ada di kalangan pemimpin. Dapat negara pakat duk beda kekayaan hang aku. Duk beda. Sampai Allah Ta'ala bagi amaran, kaila takuna dulatan bainal aghniya'u minkum, supaya jangan kekayaan itu diagihkan di antara orang kaya saja. Tuan-tuan, dalam laporan baru-baru ni dengan nilai 300 bilion, Malaysia akan memiliki berapa ratus orang jutawan, billionaire kaya. Jadi tuan-tuan pun nak bilang, nama aku tak masuk kah? Nama tuan-tuan masuk tak apa nama kita ni masuk dalam senarai makan ubi kayu, okey tak ada masalah. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dah pesan pada kita, lakukan yang kebaikan setakat mana yang kamu boleh, di ruang mana yang kamu boleh, dan jangan kamu cinta pada dunia. Kalau kamu cinta pada dunia, 6 penyakit yang melanda umat dulu akan datang kepada kamu, dan 6 penyakit itu akan meruntuhkan kamu macam umat sebelumnya menjadi hina. Hadirin mukminin, ada sikit lagi saya nak sambung pagi ni sebelum saya meninggalkan tuan-tuan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari saya nak kait dengan hadis tadi kepada hadis yang saya nak baca ni, walaupun saya yakin tuan-tuan sudah mendengar kok. Kalau rasa lupa tu cari lain lah. Allahu Akbar. Bertanya Muaz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ni macam mana? Awal maksud soalan saya ni, dia kata, selepas kamu tak ada nanti ya Rasulullah, kami ni macam mana? Kami ni macam mana? Agak-agak tuan-tuan buka dalam Duratun Nasihin ada hadis ni, dalam Tanbihul Ghafilin ada, dalam Ihya Ulumuddin ko ada, buku-buku ni. Soalan ni tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pilihan kami selepas engkau tak ada nanti ya Rasulullah? Lah ni engkau ada tak apalah, engkau ada, macam kita lah, waktu pak hidup ladang tu cerah elok lah, pasal pak rajin. Pak rajin, tak rajin macam mana? Dia yang beli tanah tu, dia yang pegang. Makan sebiji buah mutan pun dia tanam, makan sulih buah durian pun dia yang tanam, dia yang usahakan. Tapi saya nak tanya kamu ya Rasulullah, macam mana kami, apa yang kami nak buat kalau engkau tak ada nanti ya Rasulullah? Ada di kalangan anak ni duk kata, mazano payah tak ada ni, lagu mana kita? Lagu mana kita? Siapa nak jaga kebun dia? Siapa nak jaga? Dia rajin, dia lepas subuh duduk di kebun dah, lohok tak balik lagi. Sekali lagi petang lepas lohok pergi pula dah. Itulah kerja dia, naik motor prek, habis lah kebun aku, anak-anak tak mau pergi. Jadi kebun tu subur lah, elok, buah menjadi apa sebagainya, pasal petani dia rajin. Petani dia rajin. Ibaratnya lagu ni lah, waktu Rasulullah SAW hidup, maka Islam subur. Sebab dia lah petani pada Islam, dia berbaja, dia merumput, dia jaga ayam, makhluk perosak tak mai. Pasal kawan petani rajin, dia yang meneroka Islam ni, dia yang buat bendang Islam ni. Jadi dia yang duk tabuk padi, dia yang jaga 4 bulan, demam ke sakit ke, dia dengan bendang dia, padi jadilah, Masya Allah, padi Masya Allah, menunduk tangkai panjang-panjang, isi pun Masya Allah ketat, serelung dapat 25 gundi lah, Allah lega. Berapa tan saya tak tahu lah, ni tan tak tahu lah. Masya Allah. Pasal apa? Pasal ayah kita adalah rajin, dia duk buat bendang dengan elok.
Tapi bila dia tak ada, macam mana? Jadi soalan ni dikemukakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lepas engkau tak ada, esok macam mana kami ni? Adakah kami nak duduk atas dunia, atau kami nak duduk di bawah tanah? Bawah tanah apa dia? Kubur Maksudnya, ya Rasulullah, kalau engkau tak ada nanti, adakah kami terus hidup dalam dunia, atau kami nak minta, ya Allah, tolong matikan kami duduk di bawah tanah? Ni soalan yang dikemukakan ni, cukup hebat soalan ni. Kami tengok kami tak dapat tahan dah macam kau buat ni, ya Rasulullah. Terlalu cantik, terlalu sempurna, Masya Allah. Tapi lepas kamu tak ada nanti punya. Maka Rasulullah jawab soalan ni. Bismillah. Kita tukar gelas baru. Kepada soalan ni Rasulullah jawab. Ya. 2 minggu lepas saya bagi kuliah tentang apa? 2 minggu lepas tentang bab jaga anak-anak, bina keluarga. 2 minggu sebelum tu saya cerita tentang apa? 8 soalan Anas bin Malik pada Rasulullah. Ya. Yang ni ada satu soalan lagi. Ya Rasulullah, apa kami nak buat selepas kau tak ada? Adakah kami terus duduk atas dunia, atau kami minta Allah Ta'ala matikan kami, duduk dalam bumi lebih baik pada duduk atas dunia? Maka Rasulullah SAW menjawab. Jawapannya, wahai Muaz, kalau 3 keadaan yang ada di atas dunia, maka engkau duduklah atas dunia ni. Kalau 3 keadaan ni tak ada, maka lubang kubur lebih baik pada atas muka bumi. Artinya lubang kubur lebih baik pada hidup. Yang pertama, kata Rasulullah, fa zahrul ardi khairun lana am batnil ardi. Ya Rasulullah, lepas engkau tak ada nanti, duduk atas bumi ke baik, atau duduk di perut bumi ke baik? Artinya mati ke baik? Maka jawab Rasulullah, andainya ada 3 perkara ni di atas dunia, maka engkau teruslah hidup atas dunia. Apa dia 3 tu? Idza kana umara'ukum khiyarakum. Andainya waktu kamu hidup itu, para pemimpin kamu itu dipilih di kalangan orang yang paling baik di antara kamu. Wahai Muhammad, kau nak pilih hidup ke, kau nak pilih mati ke? Kau tengok dulu. Kalaulah sewaktu hidup kamu, pemimpin-pemimpin kamu dilantik di kalangan orang yang paling mulia di antara kamu, bukan lantik orang hak kaki songlak, hak mulut mulut pandai bercakap tapi tak buat, hak bukan orang yang tak sujud pada Allah. Tapi kalau waktu kamu hidup itu, pemimpin kamu tu dilantik, dipilih di kalangan orang yang paling baik di antara kamu, akhlaknya baik, ilmunya ada, adab sopannya bagus, sanggup berkorban untuk rakyatnya, sanggup meletakkan keadilan tinggi daripada segala-galanya, bercakap dengan rakyat pun baik dan sebagainya. Kalaulah waktu itu pemimpin kamu dipilih di antara orang yang paling baik di antara kamu. Kemudian yang kedua, wa aghniyaukum askhiyaakum. Andainya waktu kamu hidup itu terdapat orang-orang kaya yang sangat pemurah. Waktu kamu hidup tu ramai orang kaya yang pemurah. Bukan ramai orang kaya kedekut. Wahai Mu'ad, katakanlah, waktu kamu hidup itu ramai orang kaya yang sangat pemurah. Masya Allah. Yang ketiga, wa amrukum syura bainakum. Urusan kehidupan kamu putuskan secara bersama, iaitu cara mesyuarat. Syura. Nak buat apa pun mesyuarat dulu. Dengan suami isteri pun kena mesyuarat. Abang nak beli katil apa? Abang nak beli peti ais lagu mana? Abang nak pergi berjalan Pulau Pangkot bila? Apa pun keputusan, apa pun urusan kehidupan, buat cara syura.
Berbincang. Jangan buat keputusan seorang-seorang. Jangan buat keputusan. Suami pun jangan buat keputusan seorang. Kau suka aku untuk lelaki yang bah. Mendengar. Tak boleh gitu. Jadi kata Rasulullah, kalaulah di atas muka bumi waktu kamu hidup tu ada 3 golongan ni. 1, pemimpin kamu adalah orang yang paling baik di antara kamu. 2, orang kaya kamu adalah orang yang sangat dermawan. Dan yang ketiga, urusan kehidupan kamu uruskan, kamu putuskan secara syura, secara mesyuarat. Maka ketika itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa zahrul ardi khairum min batniha. Kamu hidup atas muka bumi lebih baik daripada kamu mati. Seronok tuan-tuan kalau hidup di zaman yang para pemimpinnya orang mulia. Tengok Saidina Umar, walaupun waktu dia tak Islam, garang, bengih, zalim, tapi waktu tukar dia jadi Islam, dia menjadi suatu modal kepada Islam. Dia hidup dengan keadaan serba sederhana. Boleh tidur di padang pasir bawah pokok, cacak pedang, letak serban dan dia lena. Melutut wakil Rom. Sebab apa? Wakil Rom dengar sudah timbul seorang maharaja yang hebat, boleh mengalahkan siapa saja. Dia pun duk cari, dapat penasihat. Boleh tak tuan bawa saya jumpa dengan khalifah tuan, wakil Perdana Menteri tuan, Presiden tuan, Raja tuan lah, bawa saya berjumpa. Boleh? Tapi kau ikut aku. Tapi aku tak tahu tak mana dia duduk. Aku tak tahu tak mana dia duduk. Boleh ikut? Dia pun dah terbayang lah. Pelik jawapan ni. Adakah khalifah tak tahu tak mana duduk? Dia duduk tengok Maharaja Rom duduklah istana besar. Gundik bahagian kipas satu, gundik hak suap minuman satu, gundik hak suap buah apple satu. Dia duduk tengok, tu dia Maharaja Rom, tu dia punya bagus. Dia duduk fikir umat macam tu, cari pusing. Kamu nak bawa aku ke mana? Saya nak bawa cari khalifah kami lah. Dia tak ada istana ke? Oh, kami punya khalifah bukan macam tu. Tak ada istana. Tak ada istana. Habis nak bawa pergi ke mana ni? Cari dia. Nampak pokok, batang, kurma ke apa tak tahu lah. Panas lik-lik. Lepas tu nampak 2 orang makhluk. Di situ. Itu khalifah kami. Heret tangan wakil Rom pergi cari. Pergi tengok. Masya Allah, ini khalifah kamu? Ya, ini khalifah kami. Ini presiden kami. Macam ni dia boleh tidur? Ya, macam ni dia boleh tidur. Cacak pedang, letak serban, lena. Tak ada bodyguard? No bodyguard. Tak ada bodyguard. Tak takut orang nak serang dia. Takut apa? Allah Ta'ala ada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia melutut.